Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar ini tuan-puan, bapa, ibu di mana juga kita berada. Bersama lagi dengan Pak Haji dalam rancangan Radio Klasik di pagi-pagi ini dengan beberapa informasi-informasi yang terbaru khususnya untuk kita bersama-sama ya untuk mengatur misi dan visi kita bersama dengan perjuangan Radik Mai Secawan. Alhamdulillah. Dalam program yang akan kita adakan pada 28 Disember ini bagi menutup tahun 2021 ini satu yang menarik ya, iaitu cabutan bertuah sebuah kereta Proton Saga. Masya Allah ya, boleh dilihat daripada poster dan juga montaj yang telah disiapkan. Alhamdulillah ya, untuk 170 orang yang telah membuat belian. Pusat agensi Radik Kunyit Hitam, Masya Allah, dan juga kosmetik H&B ya, Healthy and Beauty, Beauty and Healthy, jadi sihat dan juga cantik, Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu bagi mereka yang ingin untuk mengikuti bersama dengan program di awal pagi yang kita adakan seminar Food Security, Alhamdulillah kita juga telah cuba menghubungi daripada Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian Malaysia dan juga SUK daripada Negeri Perlis untuk hadir ke seminar yang kita akan adakan pada 28 nanti. Seminar ini adalah khususnya untuk kelangsungan kita bercerita tentang apa yang telah kita lakukan untuk ayam, untuk padi, untuk produk-produk yang lain lah yang telah kita keluarkan. Jadi oleh sebab itu maka sangat menarik ya bagi kita semua, mereka yang aktif bersama dengan Radik, bersama dengan Pak Haji, untuk mengetahui bagaimana kita kelanjutan kita untuk masa hadapan. Masya Allah. Kalau kita lihat ramai sekali hari ini orang yang sudah pun menghentikan peternakan ayam. Harga anak ayam naik dengan begitu tinggi sekali sampai RM2.10 ya, ada yang sampai RM2.50 dan begitu juga dengan makanan ayam yang sangat tinggi, Masya Allah. Namun begitu bagi pihak kita, bagi pihak HB, kami masih lagi menawarkan harga ladang yang tinggi RM1 daripada pasaran, iaitu kalau di pasaran RM4.50 untuk 1 kilo, dengan kita menawarkan RM5.50 untuk 1 kilo. Jadi dengan kelebihan RM1 harga yang kita tawarkan di pasaran itu membolehkan peternak-peternak kita yang menternak lebih pada 1,000 ekor boleh mendapat keuntungannya. Yang menternak lebih daripada 500 ataupun 500 ekor yang Pak Haji lihat, ada yang sudah mencapai RM1,800 dan sebagainya, dan ada juga yang berada di bawah itu. Itu yang selalu kita fikirkan, bagaimana kita nak buat supaya penternak ni dapat hidup dalam situasi makanan yang tinggi, sumber anak ayam yang rendah. Dan kita kena faham bahawa di Malaysia sumber anak ayam ini adalah diambil telurnya daripada luar ya, dan dia adalah satu produk yang terkontrol. Kalau kita pun boleh menghasilkannya tapi tak boleh menghasilkan untuk mencukupkannya. Namun bagi pandangan Pak Haji, maka kalau walaupun harganya pergi kepada RM2.10, kita masih lagi boleh mencapai keuntungan peternak ataupun bagi pihak frozen food Pak Haji masih lagi boleh, InsyaAllah ya, sebab kita telah memberikan insentif-insentif yang lain. Cumanya kita perlu mempertingkatkan kecekapan supaya kematian itu mesti tak boleh lebih daripada 4% ya. Jadi kalau baru-baru belajar untuk menternak ni biasanya 7%, 12%, begitu tinggi sekali dia punya kematiannya. Jadi itu harus kita lihat. Antara sebab kematian yang banyak ialah air minuman. Ya, air minuman yang tumpah. Bila air minuman tumpah, dia lembab, mendatangkan bakteria dan kuman, mudah bagi ayam tu kena sesema dan airnya mati. Begitu juga dengan tempat makanan ayam yang tak mencukupi, ya, yang boleh menyebabkan ayam itu tak cukup makan. Ayam itu terpaksa queue nak makan. Kadang-kadang tempat kecil,
tempat kecil. Jadi oleh sebab itu maka kesemuanya itu harus diperbaiki dan dipelajari. Jadi tidak boleh orang itu terus belajar, terus pintar tanpa melalui satu proses pengalaman peternakan itu sendiri. InsyaAllah. Cita-cita Pak Haji sebenarnya ialah pada tahun 2022 ialah menurunkan harga ayam di pasaran. Ini adalah cita-cita sesuai dengan kertas kerja yang telah Pak Haji sekian telah kita seminarkan dahulu di Swiss Hotel di Sungai Petani, yang kita telah seminarkan juga banyak kali berulang kali di Yan, di PPM kita, bahawa kita kena memikirkan bagaimana ayam organik, bagaimana ayam yang sihat dengan harga yang boleh dibeli oleh para pengguna. Jadi itu yang menjadi, orang kata apa, yang menjadi cita-cita kita. Jadi pada hari ini biasanya orang bercakap tentang harga makin naik, harga makin naik. Apatah lagi selepas COVID-19 ini, semua pihak akan bercakap tentang harga mahal, harga mahal. Kecuali orang yang nak buat clearance stock. Kalau kita pergi kat pasar raya, ada yang kadang mereka tak jual, mereka tak boleh jual online, macam jual kasut, jual sepatu, mereka terpaksa buat clearance stock daripada harganya 50%. Kalau biasa 300, jual 150 saja. Itu kalau kasut, kalau sepatu. Tetapi kalau dalam produk-produk makanan ini, kita juga harus lihat bahawa clearance stock ini juga tidak boleh di bawah daripada harga yang kos yang kita ada. Sebab apa? Sebab nak menghasilkan ayam itu kita tak boleh hasil dalam masa satu hari. Ya, kita terpaksa menghasilkan dalam masa 36 hari. Daripada 36 hari itu bergantung. Kalau kena penyakit Newcastle disease, iaitu penyakit sampar, ayam itu akan mati keseluruhannya. Maka petani terpaksa menempuh kerugian, ya. Jadi bertarung antara untung rugi. Kadang-kadang bila kena sekaligus itu terus rugi. Jadi menyebabkan orang itu terus meninggalkan. Jadi di frozen food Pak Haji ini kita bagi pembiayaan, kita bagi dedak, kita bagi POC, kita bagi antivirus, ambil dulu. Ya, mereka tak keluarkan wang apa pun kecuali kena buat reban lah. Reban tu pun kita tak membiayai apa-apa. Tetapi setelah jual barulah ditolak. Itu menunjukkan bahawa tak ramai orang yang akan berfikir begitu. Kalau kita fikir nak untung sendiri-sendiri, buat apa kita bagi kontrak kepada orang? Baik kita menternak sendiri, baik kita ada reban sendiri, kita akan mengurangi kos. Tetapi seperti mana yang Pak Haji sebut, hidup jangan pernah fikir diri sendiri saja. Kena fikir besar untuk dikongsikan, jangan fikir kecil untuk diri sendiri. Itu dia punya konsep dalam kita membahagikan keuntungan kita. Jadi frozen food Pak Haji ini akan memenuhi semua barang-barang food security. Jadi itulah yang akan kita bincangkan pada 28 Disember nanti, yang Pak Haji haraplah bahawa daripada Kementerian Pertanian ya, dapat mendengar sedikit idea mentah, orang kata ya, idea mentah yang boleh Pak Haji ceritakan di atas pentas atau panggung tentang pengalaman kita peternakan ikan lele, ikan keli, peternakan ayam, tanaman padi, dan kita boleh juga ceritakan dengan industri, home industry. Bagaimana kita nak keluarkan home industry. Hari ini banyak produk-produk home industry, tapi nak jual di mana? Kalau kopi radik itu pun banyak yang tiruannya. Banyak tiruan yang berada di pasarannya. Apatah lagi kalau produk itu masih baru, nak jual di mana? Siapa yang sudi nak ambil? Kalau sudi pun consignment term. Consignment term pula. Maksudnya letak barang dulu, yang terjual baru bayar. Pergi-pergi tengok habuk saja dekat kedai tersebut. Kadang-kadang letak di bawah. Pak Haji nak cerita satu pengalaman. Pak Haji jumpa orang Melayu, orang Islam yang terakhir membuka sebuah kilang bihun yang terbesar di Terengganu. Dulu pernah supply kepada Pertima. Pertima itu ialah koperasi tentera-tentera ya. Bihun Pertima ya, pernah kita dengar sebagainya. Beliau sebut bahawa beliau telah terjerat di dalam satu jerat yang beliau sangka satu keberuntungan, iaitu bila boleh masuk ke pasar yang besar.
bihunnya itu. Tapi apa yang terjadi, bihunnya itu jadi hapuk, berdebu, tinggal di bawah, tikus lubang-lubang pula, dan akhirnya diserahkan balik consignment. Itulah menandakan titik tutupnya sebuah kilang bihun yang besar di Terengganu. Ya, bukan mudah ya untuk mengeluarkan produk ayam pun, kerana kita nak cari pekerja. Berapa ramai pekerja yang sanggup untuk jaga ayam 24 jam. Ayam ini harus diberi makan pada waktu malam. Biasanya mereka beri makan pada waktu petang. Jam 6 diletakkan saja makanan dan mereka biarkan situ. Besok pagi baru lihat. Tak boleh begitu. Kalau ternak ayam ini tak boleh jadi begitu. Dia harus 24 jam. Kalau dengar bunyi gurus saja di langit, cepat-cepat kena pergi tengok elektrik. Kalau blackout besok, ayam panas mati semua. Pernah pengalaman Pak Haji lah cerita sikit lah, pengalaman kurang lebih ratusan ekor ayam dia, bukan ratusan ya, ribuan ekor ayam juga di dalam rebannya itu. Tiba-tiba malam itu ada kilat kuat, buruh kuat, blackout, tapi pekerja tak pergi tengok. Besok satu reban mati habis. Ya, kita kena ambil, kita kena serap semua permasalahan tersebut. Tak boleh cerita kepada orang, tak boleh rasa lemah, tak boleh rasa kecewa, tak boleh rasa putus asa. Ternak semula. Ya, ternak semula. Pernah berlaku di tempat peternakan kita, di mana ada sebuah lori, ya, sebuah lori membawa roti langgar tiang elektrik di tempat dekat dengan peternakan kita. Habis blackout, tak sempat dikawal. Ayam mati pada setiap minit kerana kelemasan, kerana sistem tertutup. Maka kalau tak salah Pak Haji, 10,000 ekor juga yang mati, atau 5,000 hingga 10,000 ekor. Ini kena tanya dengan pengurus kita, pengurus Musiwan, dia punya bagaimana ceritanya. Tapi kita tak cerita pada orang. Kata kita apa yang kita ada permasalahan, kita serap semuanya itu. Kita tahu bahawa ini juga adalah kelemahan kita. Pada masa dulu mesti siapkan genset. Kalau berlaku begitu cepat-cepat genset kita dihidupkan sebagainya. Inilah pengalaman ya, apabila kita buat peternakan ni, macam-macam yang kita jumpa. Ayam batuk lah, ayam itu tidur berbunyi lah, macam-macam lah yang kita jumpa. Tak kira lagi daripada kematian ayam yang sehari 100, 200, 300 sebagainya. Sehinggalah akhirnya Allah memberikan semua pengalaman-pengalaman baik itu menjadi sebagai sumber ilmu yang hari ini dapat kita ternak dengan sebesar-besarnya. Cita-cita Pak Haji tahun 2020 iaitu menyiapkan 4 buah korum tambahan, iaitu di warehouse di Sungai Petani, dan menyiapkan 10 buah lori pengangkutan frozen food Pak Haji di seluruh Malaysia yang akan bergerak, dan menyiapkan lagi tempat peternakan kita, iaitu 4 buah reban besar kita yang dapat memuatkan 20,000 ekor lagi. Dan pada hujung bulan Januari kita sudah dapat menyiapkan tempat sembelihan kita yang lebih besar. Yang sekarang ada juga, tapi tak besar, yang lebih besar, automatik, dengan penyembelihan 5,000 ekor dalam masa 1 jam. Jadi alhamdulillah, tolong doakan ya, tolong doakan. Maka dengan cara ini, maka kita dapat mengurangi kos dan dapat menurunkan harga special bagi tahun 2022 insya-Allah. Ini perlu sokongan daripada semua. Kalau semua pihak memberikan sokongan, memastikan bahawa ayam yang kita gunakan di rumah kita, ayam yang kita gunakan di kenduri perkahwinan anak-anak kita, kita gunakan di surau, di masjid yang membuat program-program di sekolah-sekolah, dan juga kontraktor-kontraktor kita dapat membeli dengan kuantiti yang banyak. Maka kita jaga kualiti dan kita jaga price. Jadi oleh sebab itu, maka insya-Allah ya, insya-Allah kejayaan itu akan berada bersama kita. Tapi kepada mereka yang baru-baru yang masuk di dalam bisnes ini, bisnes apa pun ya, selalunya semangat, tetapi tak tahan. Banyak
banyak orang kata apa, banyak komentarnya itu, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Orang begitu susah nak berjaya. Orang yang berjaya itu dia bukan cakap tak betul, tetapi dia cakap apa yang boleh kita betulkan. Ya, dia bukan menyalah-nyalahkan orang. Kita kena tahu bahawa bisnes ini tidak ada sesuatu yang tetap. Ya, kadang-kadang kita boleh beli ayam dengan harga RM1.50. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita kena beli RM2.10. Jadi kita kena cekap untuk memahami, ya. Dan jenis-jenis ayam itu kita tahu ayam mana yang kuat, yang mana yang tak kuat, yang mana tahan dengan musim hujan, yang mana tahan dengan musim panas. Kesemuanya mesti ada pengalaman. Jadi pada pagi ini dalam Radio Klasik, Pak Haji ceritakan pasal ayam, ya, pasal ayam. Dan begitu juga dengan beras. Kita cakap pasal beras ni, ya, kita kena ingat, memang kita makan nasi pada setiap hari, makanan ruji kita nasi lah. Kalau tak makan nasi, tak rasa macam kita makan pula, ya. Itulah kerana daripada kecil kita diajar dengan makan nasi. Cuma tahukah kita bahawa padi-padi yang ditanam itu yang meraih suksesnya itu bukan petani. Petani duk masih begitu saja. Ya, masih tak berubah dengan potongan yang tinggi, dengan dengan penyakit, dengan musibah-musibah pertanian yang Allah Ta'ala bagi ujian, tapi petani tetap sabar. Ya, sabar. Namun begitu, kalau dulu di zaman Pak Haji masih lagi di sekolah-sekolah menengah misalnya, pada ketika masih banyak lagi kilang-kilang, ya, kilang-kilang syarikat usaha-sama orang kampung, syarikat kerjasama kampung peta, syarikat kerjasama kampung mata air, syarikat kerjasama membuka kilang-kilang padi kecil, yang mana para petani itu mereka juga dapat hasil keuntungan ataupun mereka tak dipotong dengan potongan yang tinggi. Kemudian pada tahun 86 misalnya, maka kilang-kilang yang kecil itu semua telah ditutup, diganti oleh kilang-kilang besar daripada kilang-kilang orang Cina. Kemudian masih lagi terdapat kilang-kilang orang Melayu pada ketika itu, tapi akhirnya hari ini menyaksikan bahawa kilang-kilang orang Melayu juga tak berkutik. Jadi langsung habis mati satu persatu. Tak boleh dibuat oleh apa-apa juga, sebab rantaian bisnes beras ini dikontrol oleh orang lain. Beras kita boleh buat, kita boleh tanam pokok padi, boleh guna POC, boleh guna antivirus, tapi bila dah jadi beras, siapa nak jual? Mana ada orang kita yang ada lesen beras borong, dia mengeluarkan brand sendiri. Ada, tapi sedikit sangat. Yang ada brand sendiri, kalau pergi di Kedah yang paling besar, brand Merbuk tu yang terbesar tu adalah orang Cina yang menguasainya. Kemudian ada lagi daripada brand-brand yang lain, rambutan dan sebagainya. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebut tentang brand ini, nak bagi tahu bahawa kita tak ada brand. Kenapa kita tak ada brand? Kalau kopi, kita ada brand Kopi Radik misalnya. Kenapa kita tak ada brand? Sebab kita tak berjaya mewujudkan brand. Jadi Alhamdulillah atas tindakan itu, atas sebab itu maka pihak Frozen Food Pak Haji mengambil tindakan untuk mewujudkan sebuah brand beras wangi kampung. Jadi beras ini kita jual yang menggunakan POC yang terbaik, yang mengurangkan apa? Mengurangkan banyak daripada kimia yang digunakan. Masya Allah. Pada tahun ini berebut-rebut orang datang nak membeli zeolite. Ya, zeolite daripada tanah Gunung Merapi yang dicampur dengan POC kerana hasilnya tinggi. Boleh dapat sampai 7 tan per hektar. Ya, sampai 9 tan per hektar. Padahal kalau biasa saja baja NPK, baja campuran, baja urea yang digunakan, yang diberi oleh subsidi kerajaan, tapi tidak capai sebab tanah itu banyak yang dah mati. Jadi oleh sebab itu maka penggunaan daripada organic matter, penggunaan bahan-bahan organik ini, dia menghidupkan kembali
bumi itu supaya segar, supaya hidup good bakterianya itu, dan bumi itu ada hara bumi, ada dia punya nilai-nilai kehidupan seni yang membantu untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Mengapa kita tak mahu ubah? Kenapa kita tak mahu? Banyak juga pada tahun ini terjadi petani-petani kita yang sudah mendapat pendapatan yang tinggi, dan bila nak mohon subsidi maka kena curi. Ditanya, ini ambil beras mana yang lebih? Sebab apa? Sebab lebihan daripada penggunaan POC dan juga solat. Jadi oleh sebab itulah maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa untuk food security ini kita tak boleh bayangkan hanya pada bicara pasal beras, pasaran beras, brand beras, tapi harus bicara daripada tanah yang menanam padi tersebut. Harus bicara tentang bagaimana pemrosesan yang menguntungkan, bagaimana transportation yang menguntungkan. Maka oleh sebab itulah, insya-Allah dalam seminar yang akan diadakan pada 28 nanti, kita akan sama-sama mendengar apa yang dilakukan oleh pihak kita, apa hasil yang telah dihasilkan daripada penghasilan petani-petani yang telah mengusahakan padi secara padi POC. Okey, baik, terima kasih. Pada pagi yang berbahagia ini, yang mengikuti bersama dengan Radio Kelasi Pak Haji pada pagi ini, di mana juga berada Pak Haji ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian ini. Doakan supaya Allah bagikan kesihatan yang baik. Maaf kalau suara Pak Haji masih lagi belum clear lah. Belum jelas yang betul. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.